Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamman bil khair. Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita sambung surah As-Sajdah. Dan malam ini pada ayat yang ke-14 insya-Allah. Belum pada itu kita baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا
فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Baik. Belum daripada ni kita bicara ayat yang ke-13. Hari ini masuk ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan terang-terang, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Maka rasalah, fazuqu bima nasitum, maka rasalah azab siksa yang kamu melupai. Ya, ini gapo manusia lupa ni. Baik. Ni menunjukkan bahawa permintaan sebelum ni daripada manusia supaya balik semula ke dunia tidak diterima oleh Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Ayat belum pada ni Allah Ta'ala beri keputusan bahawa akhirat bukan tempat minta. Akhirat adalah tempat untuk menanggung keputusan. Tempat minta ni itu dunia. Dunia ni tempat kita minta. Akhirat kita tak minta dah. Sebab akhirat ni ada tempat untuk seseorang itu menanggung keputusan daripada apa yang dia buat datang muka dunia. Maka ini nak tunjuk bahawa permintaan dia untuk balik semula ke dunia tu Tuhan tak terima. Nak kata bila sudah masuk neraka, kena siksa dan neraka, ada yang diselamatkan semula oleh Allah Ta'ala dengan sebab akidah dia ada. Tapi kalau tak ada akidah, syirik pada Allah Ta'ala, maka dia kekal neraka sampai bila-bila. Maka Tuhan kata hari ni siksa lah. Fazuqu bima nasitum, apa yang kamu lupai. Gapo manusia lupa ni? Lupa di sini adalah tak ambil cakna berkenaan dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo arahan Allah? Arahan Allah iaitu suruh kita jadi hamba dia. Dia tidak mensyirikkan dia. Dan apabila kita jadi hamba dia tu, ada peraturan yang kena buat dan ada benda yang perlu kita laksanakan sebagai hamba dia. Maka dia tak buat. Bila tak buat ni, lupa di sini bukan makna lupa supaya kita lupa sekarang tu, tak dosa lah kita lupa. Ralik doa tak ingat semaya. Tapi kena istighfar banyak lah. Ralik berapa tak tahulah. Dia lupa sungguh. Pok kita ni kalau ibadah lupa, kalau pitih tak lupa. Pitih dia ingat situ. Nah, sipai 45 hari 45 tahun baru ingat lagi moga pitih. Tapi kalau buat ibadah ni jadi lupa. Lupa-lupa ni mari pada syaitan. Fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih. Allah Taala sebut dalam surah Yusuf. Lupa ni mari pada syaitan. Jadi kita kena minta doa dengan Allah Taala supaya kena jauh daripada sifat lupa. Kena jauh daripada sifat lupa. Baik. Lupa di sini bukan lupa supaya kita tak ingat tu. Dah. Orang panggil buat-buat lupa. Buat-buat lupa. Tahu kata kena buat arahan Allah, kena tunai tanggungjawab gapo hak Tuhan suruh, tapi dia buat lupa. Maka Allah Taala kata, lupa gapo ni? Liqa'a yaumikum hadha. Lupa pertemuan hari ni. Tengok Tuhan guna cara Tuhan kecil. Lupa berkenaan dengan akhirat. Yaumikum hadha, liqa'a yaumikum hadha. Lupa untuk bahawa akhirat mu kena jumpa dengan aku. Membuat-buat lupa manusia bahawa akhirat ni mu kena balik jumpa dengan aku. Liqa' makna pertemuan. Yaumikum hadha, hari ni. Allah Ta'ala sebut hari ni, tak sebut hari kiamat. Nak suruh berasa bahawa kiamat tu dekat-dekat kita semua.
Supaya Allah Ta'ala sebutlah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman mu takutlah pada Allah serta mu kena sedia bekal untuk hari esok. Allah Ta'ala nak suruh kita berasa bahawa kita ni kalau kiamat esok lagu mana, sama ada kiamat besar ataupun kiamat hak bahagia diri kita, orang panggil mati. Jadi kalau kita nak tengok ayat ni Allah Ta'ala kata hari mu jumpa dengan aku. Dan memang manusia lupa bahawa dia akan mati. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat dia tu, Allah Ta'ala boleh buat mati dalam keadaan tiba-tiba, boleh. Mati keadaan tiba-tiba. Duk tengah segar-segar molek kabar-kabar mati. Tuhan boleh buat ke tak? Boleh. Ramai orang mati, segar molek-molek mati. Kita kata semalam baru duk buang aku, tak ada dah dia tu tak ada sakit dia tu. Gapo-gapo pun tak ada sakit dia. Berwarna yang mati. Nak buat mana? Hak tu hak kita takut tu. Takut hari yang kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam keadaan kitanya duk tengah lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu kita takut tu. Allah Rabbi. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni, Nabi kita suruh semua kita berzikir pagi petang tu. Supaya tak sampai lupa. Supaya tidak ada celah untuk syaitan masuk dalam hati kita yang menyebabkan kita lupa pada Allah. Supaya kisah Nabi Yusuf tu lah, fa ansahu syaitan tu, tubiknya ayat tu kerana Nabi Yusuf rayak kepada kawan ni hak boleh tubik je ni, hak tukar peruh minum raja, dia tak bersalah, dia boleh tubik keluar. Nabi Yusuf pesan ke dia, mu uzkurni inda rabbik, mu sebutlah aku kepada Tuhan kamu. Rabbik di sini bukan makna Tuhan, Tuhanmu, raja maknanya, berkenaan dengan aku. Maknanya aku masuk dalam guk ni bukan kerana aku bersalah, tapi kerana aku tak bersalah. Aku masuk dalam guk ni kerana nak tutup seseorang daripada tahu cerita hak sebenar. Dan ulama tafsir sebut juga bahawa Nabi Yusuf masuk leguk ni kerana dia salah minta dengan Tuhan. Dia minta duk leguk. Kalau dia minta jauh kepada Allah Ta'ala pun boleh juga lah ni. Orang panggil minta dengan Tuhan tu, dalam masa tu dia tak ada arah doa, berasa bahawa duk leguk molek lagi kali daripada duk manusia ni dia mari perasaan lagu tu. Kadang-kadang dia kata, kawan ni berasa mati molek lagi pada hidup. Dia berasa mati molek lagi. Mati lagu mana pun tak tahu. Tapi perasaan manusia apabila duduk dalam keadaan gundah gulana, bukan kita sajalah. Maryam pun, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya laitani mittu qabla hadha, moleknya kalau aku mati. Dan manusia tak lupa aku, manusia lupa pada aku, tak ingat aku, ataupun aku ni jadi orang tak sehu. Dia orang sehu, mak bapak dia orang sehu, pak dara dia pak Nabi Zakaria, orang sehu belaka, orang ada nama belaka. Apa-apa dia besar perut dalam keadaan tak ada tok lelaki. Itu orang panggil, kita nak bahas bahawa Allah Ta'ala kata, Nabi Yusuf kata mu royak tu fa ansahu syaitan dzikra rabbih. Syaitan pun melupai orang itu daripada ingat untuk royak kepada Tuhan, ini kepada raja. Falabitha fis sijni bid'a sinin, maka dia pun duduklah dalam tempoh yang lama. Nak royaknya perkataan nasinakum, bahawa kita buat lupa dengan Allah Ta'ala, maka keputusan Allah wazu Allah keputusan Allah Ta'ala liqah yaumikum hadha inna nasinakum. Baik, inna nasinakum, sesungguhnya kami pada hari ini akan melupakan kamu. Baik, Allah Ta'ala sebut lupa, tapi lupa Allah Ta'ala tak serupa kita. Lupa di sini makna kata Allah Ta'ala tak ambil cara kepada rayuan kita, tak ambil endah orang panggil, awak tak cara. Sebagaimana mu juga awak tak cara ke aku,
duk panggil mu mari sejid hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Orang duk bel tengah garik duk main haji lagi. Kau haji kau jahat, kau haji kau jahat, orang kau haji kau hujur. Nak buat orang haji Mekah, ya haji dah. Bukan ke sini tu tempat lain betul. Nak buat kan ni? Jadi semua tu benda hak boleh melupakan kita daripada Allah Ta'ala. Kerana kita mudah lupa ni lah, lawan kepada lupa ni orang panggil ingat. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, udzkurullah, ingat pada Allah, dzikran katsira, dengan ingatan yang banyak. Bukan sikit dak, banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan suruh kita bertasbih bukratan wa asila, pagi petang. Kita tasbih gapo pagi petang? 100 kali. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Dah, dalam azkar kita tu 100 waktu pagi dan 100 pada waktu petang. Karena tasbih itu boleh mengingatkan kita pada Allah. Baik. Wala yadhkurullaha illa qalila. Siapa dia tu? Tidaklah ingat kepada Allah melainkan sedikit. Orang munafik. Mana kata orang hak kurang zikir, tak payah kena kita kata dia munafik dak, dia kena khabar bahawa dia tu munafik. Orang mukmin Nabi kata tidak terjun lubang 2 kali dan lubang yang sama. Tak kena tipu kepada musuh. Kita ni 10 kali terjun. Boleh faham kan? Orang hak terjun dan lubang yang sama, bermakna dia munafik. Orang mukmin tak kena tipu 2 kali. Sekali pada orang mukmin kena tipu. Lepas tu kalau kita setuh sikit, orang Soho kata Yamin nak pergi serai Israel. Hari 2 dia ni Yamin. Yamin hak nak pergi serai Israel tu Yamin Syiah Hausi. Hak mitah Lamel ni dia panggil Syiah. Syiah hak mitah Yamin. Bila Syiah nak mitah Yamin, nak sebut sikit, jadi akak kena ingat lah, hak lu benar, hak dekat dengan Israel tak kena lalu kat udara Saudi. Bapa tak pergi pakat dengan lu benar, pakat serai. Lu benar tak serai-serai sampai ke hari ni, lu benar duk gitu. Hasan Nasrullah Soho janggut panjang tu. Orang Soho kata dia ni, oh panglima sebenar. Panglima berapa? Menata Syiah. Dia duk main ai saja. Ai. Kau serai kat ai. Ni pun sama waya kulit. Sama nak katok sanggara api tu, kata tengok ke dak. Waya kulit ni. Pak kapok besar sama kata ai. Menata ni ai duk main gitu, katok dak ping ngetapak sanggara api selo. Klik teriuk. Syiah sebut tu. Tak ada aku akan tengok lagi. Ada orang duk ulah lagi. Orang akan kata, oh jahatlah Saudi. Dia pergi tepuh dulu hak apa ni, hak yang ni hatta untuk hancur Israel. Dia pergi tepuh dulu, oh Yahudi ni sokong Israel sungguh. Benar sabah lah kata Wahabi pun sokong Israel. Itu imbu ayat tu. Memang Saudi akan hapus peluru hak yang atas. Pasal Syiah nak tu, Mekah Madinah tu hak dia nak. Israel tu hak beribu kilo tu. Ada akak tak sel, dia nak hak ni. Katakanlah kalau Saudi bui, bom di atas. Bom jatuh di Madinah, peluru tu. Nauzubillah deh. Dia pun kata minta maaf, kita salah target. Syiah kata tahu dah, nipu. Kalau ada Syiah sini tak sedap duduk ni. Panas punggung. Menipu sejak daripada sampai kalau ni aku tahu menipu. Sebab tu Abu Ubaidah kata, Abu Ubaidah penjurutcakap Hamas, dia kata, kami tak perlu pada senjata dan kami tidak perlu pada tentera. Kami perlu pada makanan dan ubat-ubat serta kain putih untuk kami buku syuhada kami. Itu sahaja. Sebab
kalau kami nak lawan dengan Israel 3 tahun lagi perang pun kami cukup senjata. Nak bukan yo agak dak. Ya ada sungguh. Allah Akbar. Tahulah. Jadi orang Islam ni kena terjun dalam lubang ikut kafir berapa lama dah. Tak tahulah nilai iman dia tu duk man. Sebab dia lupa pada Allah Ta'ala suruh jadi hamba dia, jadi pada hamba hawa nafsu. Maka akhirat inna nasinakum. Aku mu akan sebagaimana mu buat lupa pada aku dulu, gitu aku buat gini pada kamu. Dan ingat kita semua ni, kalau kita lupa pada Allah pun tak kesal pada Allah, Allah tetap jadi Allah Tuhan kita. Dia tak ada kata naik setangga pakak kau turun. Kalau kita ni pakak lupa ke dia belakang kat, dia pun turun pakak jadi Tuhan. Tu kalau manusia. Kalau manusia hak malah kerja kat duk setara tu, hak rajin kerja kat hidup senang sikit. Tu manusia. Allah Ta'ala dak pakak kafir belakang setiap kampung jadi Tuhan situ. Jadi Allah Jalla Jalaluh penuh dengan kuasa situ. Pakak berimeh melakon setiap kampung, dia duduk setara tu. Keputusannya wadzuqul adzabal khuld. Adik aku tengok 2 kali tu kecek lagu ni dalam surah. Wadzuqul adzabal khuld, rasakanlah azab yang kekal. 2 kali tu kecek lagu ni. 2 kali tu suruh rasa azab yang kekal. Maknanya berat sungguh peringatan daripada Allah. Azab tu bersifat dengan kekal. Makna kata hak tu hidup kecek ni adalah orang yang masuk neraka kerana syirik pada Allah Ta'ala. Sebab dia kekal dalam neraka selama-lama. Kita jangan duduk sedaklah dengan benda yang dinamakan sebagai syirik ni. Kita kena scan tubuh kita ni, kita tengok tubuh kita ada syirik ataupun tidak. Nak boleh kita tengok tubuh kita ni ada syirik ataupun tidak, tak ada mesin hak boleh tengok. Supaya rumah sakit tu boleh tengok penyakit ke apa, tak ada mesin. Mesinnya adalah wahyu Allah Ta'ala. Orang ngaji Quran, ngaji hadis, dia boleh tengok diri dia tu syirik ataupun tidak dengan Allah Ta'ala. Baik. Sebab apa kena kekal ni? Bima kuntum ta'malu. Saya kata dengan sebab apa yang kamu buat. Apa yang kamu buat. Mereka dimasukkan ke neraka tu dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Mana kata Tuhan tak soleh. Nak soleh lagu mana? Nabi aku kirim, Quran aku kirim. Nak Quran, Nabi lagi beri peringatan dalam Quran, Nabi lagi beri peringatan dalam hadis, cukup lengkap supaya manusia ni tak terjun dalam neraka. Tapi munduk pergi cari juga neraka. Rahmatnya Allah Ta'ala ni buat kepada kita, mari boleh puasa, tutup pintu neraka, buka pintu syurga. Nak suruh kita ni cari peluang nak pergi ke syurga belakang. Tuhan nak apa melakon dosa kita. Lepas Tuhan buat pula dalam sehari kehidupan kita ni ada waktu-waktu yang mana Tuhan nak terima kalau kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tu semua peluang masa ketika mana Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Tapi oleh kerana hidup dalam keadaan lupa pada Allah, merasalah rasa ni bukan hak aku, saya saja nak buat aku membahas aku lepas neraka kat aku lepas. Bahasa nak surga kat aku. Tak, kerana mung sendiri wahai manusia, kata Allah. Baik, ayat 15. Ayat nombor 15 sampai 19 ni dia tajuk yang ketiga dalam surah ni. Tajuk yang ketiga. Nak cerita bahawa golongan hak terima Quran mereka sedia untuk terima. Tanda sedianya mereka tunduk sujud. Tanda patuh mereka. Serta mereka beramal dengan apa yang Tuhan suruh dan mereka tidak sombong. Ayat 15 ni dia panggil khabar gembira. Dalam istilah usul tafsir dia panggil tabsyir ukhrawi. Tabsyir ukhrawi maknanya berita gembira nak ayat kita. Selepas daripada berita gembira, biasanya Tuhan pun mai ayat bahawa berita celaka. Pada berita gembira dia meroyak berita celaka. Celakanya kayak gila, wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar dan sebagainya. Ni Tuhan nak ayat hak kita kata ayat sejadah ni. Kalau kita mari ayat ni kita sujud. Gapo dia sebenarnya? Innama yu'minu. Hanya saja
yu'min, hak sebenar-benar beriman kepada ayat dan keterangan kami. Baik, iman ni dia menuntut kepada sempurnanya iman. Iman ni kita kata ibarat stoko lah, ibarat dia ni kita nak wis penuh molek, tak si ambil copeh kat ni, copeh ni tak sih. An-nazafatu minal iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Min husnil Islam, macam-macam lah ayat-ayat hadis-hadis berkenaan dengan sempurnanya iman. Dan kita kena, iman kita ni kena sempurna baru jadi kerja. Dasar laginya beriman dengan sempurna, iaitu iman yang tidak ada syirik kepada Allah Ta'ala. Itu makna kata iman yang sempurna. Maknanya kalau orang itu beriman dalam keadaan dia syirik kepada Allah Ta'ala, maka iman dia tu tak sempurna. Kerana tidak akan bercampur barang syirik dengan barang beriman. Tak lagi. Syirik dengan beriman ni dia supaya besi ke apa panggil sini, besi berani tu, hak melekat tu ni. Besi ni dia kena hak ni utara, hak ni selatan, baru dia melekat. Kalau sama-sama selatan, kita belaga kita, dia pergi gitu. Besi berani apa panggil ni. Dia pergi gitu, dia tolak sendiri. Begitulah iman dengan kafir. Iman dengan syirik lagu tu. Kalau ada iman dalam tu, syirik tak mudah nak masuk. Tapi kalau ada syirik, kena buat dulu syirik tu, pahuk dulu, barulah iman tu masuk. Kalau kita duduk mari dengan orang ngajar, mari dengan gapo, tapi kita pakai takar tak lepas tu. Nak suruh gagoh pinggir lah macam-macam, nak gagoh pinggir, nak nikah ngejing, nak pergi gagoh. Nak suruh gagoh pinggir, nak suruh pinggir tak sakit, baru ambil kayu koka kat tepek pinggir, pakai situ cicing, cahaya ke mata cicing. Mata cicing ni kat, jing takut kayu ni, kayu kemuni tunggal. Jing takut bagi lagu ni. Mentipu belaka bagi lagu tu. Percaya benda tu apa panggil syirik. Mari dengan orang mengajar pun dia tak masuk. Dia tak masuk. Sebab kita ada kepercayaan. Kalau kita dengar, kita pun bersedia untuk melepaskan barang syirik yang kita ada, iman itu akan masuk. Kalau kita dengar tapi kita tak bersedia untuk lepas, apa tak bolehnya. Kita dengar ada ustaz yang serba besar tu kata boleh. Hamba tak kata kat orang tu. Nah, ustaz yang serba besar dia kata ada jenis ubat, jenis makan, ada jenis ubat kena tepek tubuh. Kena juga dia. Orang kampung pun, gitu. Kalau kita dengar sekali, kayak obat kayak dia kata ada jenis minyak angin. Kalau tepek tubuh, ada jenis makan. Obat ni bukan makan saja dah. Ada yang kena tak tubuh. Masalahnya, momo mana kata kena letak tubuh tu mujarab, benda tu tak ada. Kalau ubat hospital tu ada kajian dia. Momo kata nak beri ubat goni, ubat darah tinggi tak serupa. Tak serupa. Ada 4-5 jenis ubat darah tinggi. Kalau hak darah tak apa tinggi, dia beri hak ni. Obat jantung dalam ni tak serupa. Ada hanya tak bawah lidah, ada hanya kena telan. Obat kecil manis tak serupa. Obat kecil manis ada hak besar tu, ada hak halus sikit. Obat nyakit gout tak serupa. Ada gout no, dia panggil. Ada hak fixel dia panggil. Tu nama-nama ubat. Tak gitu kan? Tak serupa belaka tu. Kita tahan, sakit gout, dia ambil ubat. Tahan ubat berat sekali, lama-lama penuh bawah pinggir. Bila kita pergi rumah sakit, dia pun cek darah kita, dia ambil darah, dia masuk tempat dia kaji tu, kena makan ubat ni, asid urik banyak ni ada, goni banyak ni, obat goni sesuai. Padahal dia ngaji lama mana tak boleh jadi bomo tu. Kita boleh jadi bomo sendiri. Jadi nak mampu kan? Makan ubat 2 hari tu tengok buih mulut-mulut. Kalau ke mana dia? Tu kita kata memang pakar dia. Memang kita panggil ahlul dzikr, fasalu ahlul dzikr. Kita panggil. Bertanyalah kepada orang yang tahu. Dia yang tahunya. Lalu dia yang layak untuk kata obat tu comel tak comel. Kalau dia kata, kayu koka ni jadi, kalau kita tok serak jadi. Kenapa dia? Dia buat kajian dah. Tak apa.
ni kajian pun tak ada, gapo pun tak ada, berdasar kepada buat jadi, orang tu buat jadi. Berdasar kepada jadi. Tak ada duk payah kalau nak jadi, butin aku pun jadi. Kalau mu yakin molek, percaya molek, dah kata kan? Allahu akbar. Jadi kena ingat bagi lagu tu, kena buat tu. Kena buat belaka. Jenis takar, kau jenis pakar perut, kau ubat cacing budak-budak kau. Ada jenis cacing gantung tekuk. Allahu akbar. Kalau jenis cacing gantung tekuk ni kan, tak ada laku mana ubat rumah sakit. Apa kata tekuk belakang, moga mudah. Ambil benih warna putih tu, ambil benih hitam ke apa, kita buat lagu tu, kita pun ambil kunyit sikit, kita bawa lagu tu ni. Baca-baca kata tekuk budak cacing. Kata sini lengan ni, hok pakai benih tu. Ada orang dia buat tu. Benih hok jahit. Tak payah pakai buat cacing hospital. Pakai benih tu. Apa kita tak royak? Bomo kapung tu, dia mau pergi jumpa bomo besar, pitan naru, dia mau royak ke dia lagu. Ada orang nak percaya? Tak ada. Muka bagi tak nampak. Orang ni makan ubat bagi nampak. Bukan kata ubat tu sembuh. Tuhan yang menyembuhkan. Tapi dia tu ahli kepada benda tu. Tok Bomo kata Tok Bomo cacing. Dia main agak-agak dia. Agak-agak. Berasa jadi. Berasa. Allahu Akbar. Hak ni ada perang orang kapung ni. Baik. Sebenar-benar beriman. Alladzina idza dzukkiru biha patuh royak. Hak betul-betul beriman lah orang yang apabila beri peringatan dengan ayat-ayat kami, iaitu apabila diperingatkan ayat Quran. Baik, zukiru ni maksud mereka diperingatkan. Manusia ni dia perlu doa lalu kepada peringatan, sebab dia lupa tadi. Nak beringat sama. Kalau budaya mengingati ni tak hidup, masyarakat jadi punah. Sebab Allah Ta'ala istihad dah dalam Quran. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia tu rugi belaka. Tuhan istihad lagu tu. Innal insana lafi khusr. Manusia ni rugi belaka. Rugi belaka hidup dia. Illa alladhina amanu. Kecuali orang beriman. Beriman hak lagu mana? Amilus salihat, amal soleh. Orang beriman amal soleh. Amal soleh makna apa? Beriman ngikut sunnah Nabi untuk beramal. Amilus salihat tu mana sunnah Nabi. Moga Nabi hak salihat sebenarnya. Kalau beriman saja tapi tidak ikut hak Nabi, orang tak panggil amilus salihat. Rugi juga. Ada orang beriman, orang beramal soleh tak rugi. Soal lagi, watawasau bil haqqi, hak berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Nak royak benar-benar kena sabar. Hidupnya budaya yang kita sebut, Nabi sebut juga adalah hadis ad-dinun nasiha, agama ni nasihat. Hidup budaya ni masyarakat berjaya. Itu yang kita buat majlis ilmi, buat mengajar tak ada berhenti. Mengajar apa kita tengok live lagi, selalu kena sama-sama memperingatkan diri kita. Tu sifat orang mukmin. Orang mukmin ni apabila idza dzukiru biha, apabila diperingat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada, mereka terus rebah diri mereka untuk sujud. Baik. Ini adalah salah satu daripada sifat kesan kepada orang beriman. Makna kata mereka terima ayat Allah Ta'ala, kharru ni, kalau dari segi bahasanya, jatuh siapa bunyi. Ada hak jenis jatuh biasa tak bunyi. Tapi jatuh benda tu pang bunyi lagu tu. Itu makna kharru. Ataupun kita boleh kata juga jatuh dengan tiba-tiba. Jatuh dengan tiba-tiba. Baik. Kita nak ayat-ayat ni bahawa orang mukmin ni apabila dengar je perintah Allah, supaya bagai jatuh tiba-tiba, tak ada nak sambung. Mana kata bunyi Allahu Akbar, tinggal lagi lalu. Automatik. Sebab suih beriman tu molek. Kalau suih tak apa molek agak bunyi Allahu Akbar hayya 'alas salah. Awal holo ni weh. Tak apa comel suih dia, suih tak apa comel. Allah, la ni lahu awal, Jumaat awal.
Tinggal tok khotik sore baca khutbah lain tak mari ni. Dua berapa tahu nak kita hari Jumaat ni hari esok. Hari lain lahu boleh kata dua kerja. Dok menyaku, dok nebah kau dok berapa kau kerja kita. Hari Jumaat dok gapo tahu dah kelih dah je, dok ada tangan saka-saka. Dia telefon lagi je, dia tangan lagi je. Tak ada sebab belakang nak jawab depan Tuhan kalau Tuhan tanya, tapat Tuhan mampu kerah lepak kita subuh. Tak ada sebab dah lah. Tuhan kata mau buat gapo dah mai kali dah. Tok khatib ni atas mimbar baru musafah mau buat gapo. Kalau ambo tanya tak boleh jawab dah, lepas Tuhan tanya lagu mana jawab, acu fikir. Acu fikir sekali nak jawab lagu mana. Dia aku. Tak ada hari lain seminggu minta sekali Jumaat Asar. Mari awal. Tak boleh mari sejam sebelum, mari setengah jam sebelum ataupun 15 minit sebelum. Duduk sebentar, tunggu tok khatib ni atas mimbar. Ni dia sengeleng, moga rumah dia dekat juga. Tok khatib assalamualaikum, dia pun belum start motor. Nah. Hak tak comel lagi kak, assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk cucu dan hepo. Tok khatib duduk ittaqullah, apa duduk bawah. Tak apa kalau mari awal bahasa nak jenera, tak apa, tak ada masalah, asalkan mari awal. Nak buat nak jenera. Waktu saya ambil sorry, ya teka kamu, ya teka. Dia kata Syekh, dalam Quran ni ayat gapo kalau kita baca tu orang segar, dia kata. Kita duk kata ayat kursi dah, dia kata. Habis teka tak tubik belaka. Dia kata ayat orang segar, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Kata apa? Habis dah khutbah. Oh, kena ke dia. Ketuk khatib baca khutbah akhir dah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah la. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Kita pun bangun cerah. Segah lalu. Besok ayat tu. Lah ayat bui. Orang hak payah tidur kalau khutbah je negara. Negara. Negara dia, kita khutbah ni, ambo khutbah ni suara tak ada derah. Dia je negara. Deko kerang. Mu dia tak pakai tukak, kotai tukak dah. Hari Jumaat sekali yang minta kita duduk rumah kita pakai macam-macam buhai bahu gapo mari. Sebab apa? Suih email kita tu tak kuat man. Nah, kalau kereta jenis pakai, kalau kereta diesel kak, filter diesel dia tu tak bersih. Tak bersih. Kereta kalau seduk kokoh. Kita kalau kereta duk seduk lagu tu kat pandai pergi jumpa poming ke siapa minta bersih, minta cuci lah ni. Pandai. Tapi sensor kita ni, filter napih ada pada tubuh kita ni tak gerak lah mana. Bunyi hayat ala salah pun duduk gitu Allah. Masa hamba demo gitu kawan sakit lutut. Kalau bunyi dia oboto tu orang nak bagi pitih, tak apa kan bagi matahari. Ini mau kena pergi awal sikit, nes tengah tunggu dah. Nak bagi pitih pukul 10, nes tengah tunggu dah. Oh. Suihlah tubuh kita dua dua, imma syakira wa imma kafura. Tu ya. Nak jadi bersyukur ke kita dengan Allah Ta'ala, tapi nak jadi kufur ke dengan nikmat Allah Ta'ala. Dua ni ya. Suih mana hak nyala dulu, wallahu a'lam. Apakah tengok diri masing-masing? Ambo tengok diri ambo, adik akak tengok diri adik akak. Tapi orang ni innama yu'minu bi ayatin ladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Dengar je ayat Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, kekal dia. Orang panggil ketar-ketar, nak pergi buat selalu. Sebab apa? Suih dia tu molek. Sujada mana sujud? Sujud ni adalah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni silah nama ayat sujud ni. Di sini disunnahkan kita sujud dan ayat ni Nabi baca, kata riwayatnya pada pagi Jumaat. Sujud buat apa? Wasabbahu bihamdi rabbihim, serta bertasbih memuji Tuhan mereka. Baik. Mereka bukan sahaja pergi dengan kosong lagu tu, sujud dengan kosong lagu tu, tak, tapi mereka memuji Allah. Memuji Allah Ta'ala. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Baik.
Sabbahu ni bertasbih, menyuci ke Allah. Apa maksud dia sebenarnya? Allah Ta'ala ni dia suci dah daripada segala-gala. Maksud orang bertasbih iaitu orang yang menyucikan diri dia dan tidak meletakkan sifat yang tidak molek bagi Allah Ta'ala. Itu makna tasbih. Baik. Tasbih ni kalau kita kelih dalam Quran, Allah Ta'ala kaitkan dengan Nabi Yunus minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta ampun dengan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah Ta'ala kait perkataan tasbih, subhana tu mari pada perkataan sama tu. Dan subhana ni orang yang rasa sebut subhanallah ni, orang yang rasa Tuhan ni habis ring. Dia ni sehina-hina hamba bila dia kata subhanallah sekali. Hebat subhanallah ni, bukan main-main. Bukan perkataan hak kita panggil main-main. Orang yang sebut subhanallah, hak faham molek, bila dia bertasbih kepada Allah Ta'ala, memang diri dia tu akan digendahkan, dan Tuhan tu akan dinaikkan sebagai Tuhan. Dalam Quran surah Musabbihat ni, surah bermula dengan ya ada sabbahalillah, yusabbihulillah, ya ada sabbihisma rabbikal a'la. Surah dimula dengan musabbihat. Perkataan tasbih ni biasanya surah tu dia bicara dua kali. Dia bicara infak, dia bicara jihad. Dua kali. Sama ada yusabbihulillah, suratul Hasy ada, sabbahalillah, suratul Shaf, sabbihisma rabbikal a'la. Dan tasbih ni juga kalau kita kelih Allah Ta'ala rujuk kepada satu perkara yang kita dapat kebesaran ataupun kemenangan. Contoh dalam surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, ayat belakang, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih memuji Allah apabila Iza Ja'a Nasrullah, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi ketemu tengok orang masuk Islam dengan ramai. Bila satu kemenangan, orang mukmin diajar tasbih kepada Allah Ta'ala. Fasabbih bihamdi, dengan memuji Allah. Subhanallah maknanya. Rabbika wastaghfir, dan minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tasbih minta ampun. Benda ni juga sama disebut dalam surah tadi tu. Rayuan doa Nabi Yunus tu, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mengaku dia buat zalim, makna dia ampun, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dalam Allah Ta'ala sebut lagi perintah Tuhan supaya bertasbih, sabbihisma rabbikal a'la, dalam surah Al-A'la. Semua surah ni musabbihat dia panggil ni, dia cerita jihad, dia cerita infak. Baik, jihad dengan infak ini adalah satu penyakit bagi orang munafik. Orang munafik dia tak suka berjihad, dan orang munafik tidak suka infak. Boleh faham ke ni? Makna kata orang munafik adalah orang yang tidak suka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Habis Nabi tak tinggal suruh baca tasbih tu. Sama ada subhanallah bihamdih, ada khalqih wa ridha nafsih, ada makna subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, ataupun subhanallah saja, ataupun subhanallah bihamdih. Pagi dengan petang, pagi dengan petang. Kerana apa? Kerana nak selamatkan kita daripada sifat munafik yang tidak berani untuk berjihad dan kedekut apabila untuk berinfak. Penyakit orang munafik. Daripada zaman Nabi sampaikan hari ini, sebut kata khairat tak sih, sebut kata jihad nakut. Batu hamah tak takut. Mati-mati. Tengok video seorang mak tu bawa gini anak. Ya Allah, terima kasih bak mu tolong perkenal doa aku. Aku doa siang malam anak aku syahid sungguh ya Allah. Anak ni lah Allah tunggu aku di surga esok. Tu dia. Takut apa? Yahudi. Nakut pahit mata tu.
Nakuk Yahudi tak ada lah. Mati sogagai, puak dia mati sogai. Dia bunuh ramai-ramai, tak kira. Apa? Sebab dia bangsa yang penakut. Dan orang munafik zaman Nabi ni neracun ke Yahudi, bukan racun makan dak, racun hati tu. Racun hati tu. Kena racun puak dia ni, tak berjihad, malah infak. Sebut kata berjihad kat sakit pinggang. Sebut kata nak infak kat nak buat gapo, kita ui kepada Muhammad. Tu perang orang munafik. Sampakah hari ni pun lagu tu? Kita tidak kata jihad akan senjata, dak. Jihad kita tak sampai situ. Jihad kitanya lawan diri kita sendiri untuk mentaati perintah Allah. Hak tu hak kita lalu illan. Dan jihad paling besarnya iaitu kita lawan diri kita sendiri. Jihad paling besar infak apa ni, syahid fi sabilillah tu lah. Lawan diri kita sendiri pun jihad juga. Hak tu pun tak nak buat. Nak beri harta, Allahu akbar. Tadi kita akan sebut bab beri harta ni. Bab apa manusia tak sebut beri harta? Sebab lepas pada ayat ni dia ada tatajafa junubuhum anil madaji. Baik. Wahum la yastakbirun. Mereka juga tidak bersikap sombong. Orang mukmin tak sombong. Sebab tak layak untuk dia sombong. Moga sombong itu sifat Tuhan. Al-mutakabbir itu sifat Tuhan. Orang kata ustaz kata Tuhan sombong. Dia pun nama dia sendiri. Dia sombong, padang dia jadi Tuhan. Manusia tak boleh sombong sebab manusia tak ada gapo pun nak sombong. Nak sombong gapo moga hak Tuhan belaka. Apa ini? Tuhan padang. Dia kata aku kaya. Kaya Tuhan siapa tak perlu pada siapa-siapa. Mana ada orang kaya atas muka dunia tak perlu pada siapa-siapa. Belum dia kaya. Dia perlu kok orang. Kalau perlu pada projek, perlu pada orang tu tanda tangan, perlu pada orang tu lulu, perlu pada orang pitih ke dia, modal ke dia sebelum jadi kaya. Tuhan tak perlu modal ke? Padan nak sombong dia apa? Tapi orang mukmin sombong itu tidak ada pada jiwa dia. Batu Sayyidina Umar masa jadi khalifah ke, seorang puai bangun ketika mana Umar nak hadkan mahar harga mas kahwin ni ke ada 400 dirham je. Seorang wanita bangun baca ayat Quran dan beri isyarat bahawa mahar boleh diberikan dengan harta yang banyak, tidak ada hak untuk menentukan. Kaji tak ada hak nak tentu mahar berapa-berapa. Orang tina tu hak tu berhak nak mahar ke nak murah. Bukan mak ayah dia, orang tina tu. Mak ayah pun tak ada hak nak beri berapa anak dia. Ni beri anak supaya jual lembu. Allah. Bila Umar dengar ayat Quran tu, Umar kata perempuan itu betul, aku salah. Mana kata apa tu? Mana kata tak sombong walaupun dia tu nama Umar bin Khattab. Baik. Sekarang ni kita tengok pula. Dia tidak sombong di sini makna kata tidak sombong dengan perintah Allah. Ayat nombor 16 sampai 20 ni cara Tuhan nak makbul doa kita. Ini penting. Sifat ahli syurga pula hak tadi bila dia dengar ayat Allah, hati dia lekat tu. Supaya mesti berani dengar apa lalu dah. Buat lalu dah. Ni sifat yang kedua. Tatajafa junubuhum. Mereka pisahkan, renggangkan lambung mereka. Tatajafa ni maknanya tidak rehat pada satu tempat. Tak duduk setempat dak. Meninggalkan sesuatu. Makna kata tempat tidur kita tu lah. Tidak kata duduk tidur siang malam dak. Dia tidur sementara je. Dia rehat sementara je dan dia pisahkan daripada tempat dia rehat tu. Allahu akbar. Ayat ni nak ayat beri bahawa isyarat kita panggil keluh kesah seseorang. Keluh kesah ni makna apa? Kebimbangan. Sekarang orang tak boleh tidur dengan molek ni, orang hok bimbang. Boleh faham kan? Baik. Contoh. Adik kakak tak boleh tidur. Duk mikir. Mikir gapo? Lagu manalah anak kita duk jauh. 2-3 hari tak telefon, duk mikir. Jenera tidur ke tak? Tak jenera. Tidur tu dengan sebab letih ya. Letih tidur. Semalam tak tidur dah, hari ni letih. Automatik dia tidur sendiri. Mata ni automatik tidur sendiri.
Kalau kita paksa tak tidur juga, gila kita. Sabit orang makan ubat gila, pergi kuda tu ya gila. Nah, dia berasa nak tang orang, nak berasa nak bunuh orang sebab otak dia penuh, tak cukup rehat. Tak cukup rehat. Kita ada masa tak jenera tidur. Kiri tak kena, kanan tak kena. Tak jenera tidur. Berasa lagu mana tak jenera tidur. Baik. Orang ni tak jenera tidur kerana gapo? Kerana takut pada Allah. Takut pada Allah. Kalau tidur pun kerana dia rehat tubuh dia. Dan dia sedar tu, dia bangun lalu kerana takut dia pada Allah Taala. Tidak kata dia tidur jenera sedar kat tengok awal lagi pun milai subuh. Tu. Hak ni hak kelas rendah ni. Hak kelas tingginya tatajafa junubuhum 'anil madaji, dia pisah tempat tidur dia. Maknanya tempat tidur dia tu tilai lembek tebal sama mana sekalipun, sejuk lagu mana pun dia tetap jadi resah. Kalau kita kira kak tidur dengan lembek tebal. Adik kakak biasa pergi hotel mahal-mahal. Hamba biasa pergi hotel mahal ni saing belanja, tidak piti hamba. Kalau piti hamba mampu hamba tak pergi. 4,500 ya semalam ni. 4,500 ya. Mari Syekh dia kata tidur. Oh, sedap tu bilik luah. Ada pak mandi air panas. Kita duduk tidur sini kan, bucu katil tu legok geluk. Bangun tidur kat terjun lagi. Rasa nak tidur lah kolej tu ya rasa. Sedapnya tidur. Lembek pula gong tidur Allah. Suka. Pak sedap. Tapi nak oyak bui, orang betul-betul menikmati dunia saja, bolehlah awak gitu. Tapi orang akhirat tidur mana buat tak sedap. Tak sedap. Kita nak cerita almarhum Tok Guni Aziz, Allah maghfir lahu. Tok Guni Aziz ni pergi Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kan. Orang pergi hotel ke dia, dia mesyuarat menteri ke apa, jumpa kerajaan pusat. Token nak pergi hotel, hok tembak teban ni. Menteri dah ni. Tidur. Dia tak tidur atas tembak. Tak tidur atas tembak. Ya apa tidur bawah. Apa tu tak tidur? Payah bangun kata. Payah bangun. Kita biarlah aku tidur kali tak bangun pun tak apa. Moga letih doa ni. Niat dah tidur tu kalau subuh lewat tak apa. Tuhan apung kita ni kata. Moga tak sedar subuh. Tidur tu berasa lagu tu dah. Dia tak boleh tidur atas ni. Dia sekat dulu lagi. Kita tanya tu tak tidur atas. Jangan. Adik kakak bayi tidur. Kita tidur tu dia baca Quran. Tidur. Kita pun bangun sedar pukul 3 duk mayat. Kita pun duduk sebentar. Bangun 4:30 duk baca Quran. Kata Datuk dia macam mana tidur? Rupanya tidur setar. Sejam 2 jam ya tidur. Lepas tu nak mikir hal negeri lagi, nak mikir hal rakyat lagi. Kita pun rakyat kata Tok, kalau nak tidur sihat ni tidur neje. Dia kata dia ikut ke Mak Saleh. Lepas tu kita malah belakang kan. Ni maruh kita pula. Kita segar. Lepas tu malah belakang dia ikut Mak Saleh. Tubuh kita ni paling kurang kat Tuhan buat molek dah tidur semeta-semeta ya. Tak ada gapo, jangan tak tidur langsung. 3 jam 4 jam pun pada dah tidur. Dah sungguh. Kalau kita ikut aturan tidur molek, kita segar. Allah sebab tu Nabi kan, Nabi tidur awal. Nah, sebab tu Nabi kata kalau tidak memberatkan umatku, aku nak suruh mari Isya lewat. Sebab Nabi lepas Isya tidur lalu. Ambo ni lepas Isya tak tidur lagi, muka ceramah ngelah sekali. Ayah nak kukuk tu bawa naik atas petah. Aku tak sedar ceramah lewat-lewat. Masuk surga payah. Nak ayat bu. Tidur lepas Isya tidur Nabi. Lepas tu bangun sepertiga malam.
3 bangun. Jangan dah lalu tidur. Paisa kata pukul 8. 8, 9, 10, 11, 21, 2, 3. Jangan dah. Bangun kata pukul 2. Bangun Nabi bangun pukul 2. Allahu akbar semaya semua sekali. Siap. Nak dekat subuh, tidur sebentar masa tu. Sebentar. Bukan tidur atas lembek, tidur situ ya. Tidur awak jenera, muka mata mengatuk nyanda, tidur sandar. Biar mudah sedar. Faham kabeh, bangun-bangun mari masjid. Pagi azkar, baca zikir kan. Nak lahur pula baru tidur. Nak lahur pula baru tidur. Tu kalau syarah bab tidur. Nah, puak kita ni tidur semua. Ha. Nak ke weh? Nak ke apa? Dah. Sebenarnya jadi 2 benda. Tak tidur langsung otak jadi jeng. Dan tidur banyak pun tubuh jadi lemah. Sampai orang tua-tua kata nak tidur biar tari naik dulu. Dia kena tindih tari, orang tua kata dia ni. Nak tidur sampai kena tindih tari. Malam biar tari naik, baca azkar gapo naik, tari pukul 8 tu. Tidur lah. Kalau rasa nak tidur kan. Ada sayang bos sore tu pagi tak boleh buat kerja dengan dia. Tak boleh pagi. Jabak dia buka pukul 12. Puk arak dah. Oh, kalau ada musyawarah pagi-pagi dengan dia kan. Oh, duk gitu mata. Tak apa. Luluh belaka, pagi tu luluh belaka. Mana jadi lemah. Lemah. Sebab kita duk berarak kata Palestin, hidup Palestin, takbir. Subuh ni orang. Lepas tu dah lawan Israel pun kita lawan Israel. Lawan Israel gap, mu lawan setan diri mung tak gerak dah lawan Israel. Kecek. Berasa gua naik. Dah berasa mujur. Kata tak berasa. Kalau berasa tu mujum nah. Baik. Tinggal tempat tidur kerana nak ibadah. Tak boleh tidur kerana takut. Kerana takut. Tu jenis orang mukmin. Walaupun dia mampu untuk tidur. Kalau kita nak kait dengan ayat sebelum ni. Baik. Ayat sebelum ni kalau kita tengok, ahli neraka berharap supaya dia dibangun ke semula untuk beramal dengan amal ni lah. Amal ibadah ni. Tapi Allah Ta'ala tak beri peluang. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, loni ni, apa kita nak lepas peluang? Peluang ada, lalu kita hidup lagi ni. Belum pada ni Tuhan cerita lagu mana seseorang tu dia tidak diberi peluang apabila dia berdoa di negeri akhirat. Loni ni adalah peluang untuk kita berdoa dan Tuhan ajar cara lagu mana. Di antaranya bangun tengah malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita nak tunjuk sikit pada adik kakak ayat tu lagu mana. Baik. Ada pendapat juga kata maksud ayat ni kalau kita tengok Anas, Ikrimah, Muhammad Ibn Munkadir, Ibn Hajar Qatadah dia kata jadi maksud ialah menunggu solat di antara 2 solat itu isyak dengan maghrib. Itu pendapat dia yang pertama. Yang keduanya diriwayat oleh Anas juga tunggu kedatangan waktu semaya Isya. Ini sanad dalam hadis sanad yang baik. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah semaya malam dan juga semaya subuh berjemaah. Orang tu pisah ke tempat daripada tempat tidur dia kerana untuk semaya tengah malam dan semaya subuh berjemaah. Hak ni hak pada rajih sekali. Baik. Bangun buat apa? Kamu tengok bola. Pisah juga tempat tidur tapi go duduk sebentar. Gagal. Dia ingat kau malaikat tak dengar dia tu. Malaikat pun duduk kelik. Allah, malaikat kata menantai ni makan banyak. Minum air habis kopi. Bangun tengok bola. Nak main 2 rakaat tak boleh. Maya 2 rakaat dulu. Kalau nak tengok bola tengok bak cerah. Maya Allahu akbar usolli sunnah tengok bola. Niat dia maya sunat tengok bola ada juga. Oh bidak orang sungguh. Dah. Ni bangun tengok tu gosok-gosok gigi gam. Sebab apa kita boleh bangun tengok bola dan ada orang tu koci je nak bangun? Apa? Kalau kita tanya Ustaz, hamba tak marah tengok bola ni.
Kamu tak marah. Tapi nak tanya orang beri ke bola ni lah. Dia kakak beri ke bola nak tanya jawab sendiri dengan hati. Orang sanggup kau cijeng. Dan ada orang tu sanggup ajak saya mari buat, kita buat macam ni. Sampai pukul 2, apa bola macam ni. Tak tidur. Kalau tidur, rugi terlepas. Sebab suih dia tak comel tu, suih dia. Tak ada orang kata kita jaga kali malam ni apa mai bangun tahajud buat kita. Tak ada. Jarang orang nak ajak saya mari sejik kita mai tahajud. Tapi kalau ajak saya kedai mana? Bola, ramai. Bukan sikit. Kita boleh nilai diri kita tu lagu mana dengan Allah Ta'ala. Kamu boleh tengok situ. Setara mana kita dengan sifat ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam ni termasuk kita ataupun tidak. Kerana ayat hak Quran ni untuk kata ke kita sendiri, bukan untuk kata kat orang. Bukan untuk kata kat orang. Ambil puasa. Sebab apa dia nak lulus puasa? Sebab nak hijau. Sebab apa? Sebab nak CJ. Sebab apa? Sebab nak CJ banyak, boleh buat kau tu, boleh buat kau ni, macam-macam. Dia sanggup bangun tengah malam untuk study, untuk belajar. Buat apa? Bangun tengah malam ni otak segar. Katanya pakar bahagian nasihat orang ni, orang panggil motivasi dah. Dia pun bangun tengah malam. Dia sanggup duduk nulis gapo tengah malam kerana nak periksa esok. Kalau nak kepada kejayaan. Tapi apa dia tak bangun gerak hati dia untuk bangun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun maya 2 rakaat untuk dia luluh peperiksaan akhirat, untuk dia boleh syurga Allah Taala. Sebab tak ada hak tadi, tak ada hak fikir akhirat tadi. Liqa yaumikum hadha, tak ada. Baik. Bangun yad'una rabbahum. Bangun bukan nak suka tapi menyeru nama Allah Taala. Ni ulama tafsir kata bangun. Kita bangun, apabila kita bangun sepertiga malam tu kita kena berdoa pada Allah Taala dengan menyeru nama Allah. Menyeru nama Allah. Allahumma anta rabbi, Nabi kata. Tuhan mulah Tuhan aku. Mulah Tuhan aku. Kadang-kadang Tuhan kata ya Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil, Rabbus samawati wal ard, Rabb kulli syai'in wa malik. Dan Nabi sebut juga sammaita bihi nafsak. Nabi sebut, aku nak bertawassul ya Allah, tawassulah, aku nak bertawassul dengan nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, ya nama ni mu beri nama kamu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama adalah kitabmu. Au a'lantahu ahadan min khalqik, ataupun nama tak ada orang tahu, mu yang tahu. Aku seru belaka dengan nama-nama tu Tuhan. Tolonglah gini. Memang kita kena seru nama Allah di waktu tengah malam untuk kita berdoa pada Allah. Khaufan, hak seru tu bahagian mulut kita, doa. Hati pula khaufan, kena ada rasa takut. Perasaan waktu tu takut. Takut ke apa? Takut doa tak terima, takut Allah tak terima amal ibadah. Selaginya wa tama'a, serta berharap. Baik, kita pergi takut dulu. Rasa takut ni adalah rasa yang boleh gerakkan diri kita untuk kita beribadah. Gini yang mudah. Kalau orang ibadah atas dasar takut pada Allah Ta'ala, orang itu ibadah dengan istiqamah. Dia tak serupa orang ibadah kerana takut kepada muka lain. Takut bini marah, takut tok tua kata, takut orang kampung pakat duk kata. Mari bapa, oh takut orang kata. Dia tidak istiqamah. Kerana ilahnya orang kata tu, matinya kawan tu, dia tak boleh sedih. Mati tok tua dia kak, bojeng lalu. Bapa, malam ni takut ke tok tua. Muka tok tua tu lepas. Tu takut. Yang keduanya wa tama'a. Wa tama'a ni orang panggil berharap. Baik, kalau kita tengok sini. Bukan kata perasaan takut saja yang kena ada, perasaan berharap pun kena ada. Ya begini, tama'an ni tomok, orang kata tomok ni kata kita nak berlaku kasih kok orang. Tomok ni kata tomok benda baik, hak mana baik tu kita nak berlaku, tak apa lagu tu. Tapi dua perkara ni kena ada dalam ibadah kita dan kena ada dalam doa kita. Takut, harap. Dia begini adik akak.
Perasaan takut dia akan ada pada tubuh kita apabila kita kena bagi hak kita takut. Boleh faham kan ni? Kita tak kena bagi ni, kita tak takut. Tak takut. Takut mana muka kita kena ada seorang pergi ceramah tu tempat. Hamba tak kena kata dia bergawa boleh. Kena kata dia bergawa boleh. Yang dia duduk dalam taman kawasan kita ceramah tu lah. Oh kita sedak lah weh, kita takil lah weh kerajaan mu, kita lawan kerajaan mu. Nah, gogang dia duduk senyap. Jadi dia main minum air dengan hamba. Dia kata, "Ustaz, hamba bergawa boleh?" "Boleh," kata. Mujur kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita tak kata dah, tak ada gapo kita kata, tak ada bukti. Ya, ada bukti, bukan tak ada bukti, bukan kata saya saja nak kata dah, ada bukti. Mau kerajaan awak salah, kita kena tegur, rakyat kena tegur kerajaan. No, yang kita tak takut dia. Bapa kita tak tahu ya siapa? Takut gapo? Kita kena apa kita takut? Orang tak takut Tuhan, orang tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, mana kata ada ilmu. Ada hak kenal dah, tapi tak takut juga. Orang panggil cari pasal. Apa tu? Cari pasal. Kena dah, tapi tak takut. Moga bagai tak nyata. Tak nyata. Tuhan ni bagai tak nyata. Ada, tapi tak nyata depan mata. Dia hanya takut fikir hak depan mata, hak dia takut. Kelucuk orang panggil perasaan beriman dia tu. Kerana orang beriman ni alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya pada benda gaib. Nah, tak nampak. Benda hak tak nampak ada. Kita kena percaya benda sebagai tu. Malaikat ada. Tuhan ni gaib. Dalam tafsir Hamka dia sebut apabila menghuraikan ayat percaya pada benda gaib ni, dia kata adalah satu ujian kepada kita apabila kita diminta percaya kepada barang yang kita tak nampak. Ujian kepada kita. Baik sikit lagi. Tama'ah. Jadi dua-dua ni kena ada. Takut, berharap. Perasaan takut akan halal kita daripada berharap saja. Dan perasaan berharap akan halal kita daripada takut saja. Maka takut berharap ni kena duduk sekali. Penting benda ni dalam doa kita. Ada takut, ada berharap. Takut dia kena imbang dengan berharap. Kerana kalau perasaan harap saja berharap sama, kita akan serus selesa. Apa? Tuhan apa? Tak apa. Wah dosa tak apa. Esok tak apa boleh. Tu orang panggil berharap saja. Tak ada takut. Tapi kalau ada takut, aku minta apa dah ni, walaupun Tuhan pengampun, pas kuat dosa pula, pas nak minta pula tu, takut Tuhan tak terima dah. Hasil tu. Kalau duduk dalam keadaan harap saja, harap kata, tak apa, Tuhan apa dosa, pas buat pula, tak apa, Tuhan apa dosa. Tu orang panggil orang duduk dalam keadaan berharap saja. Tak boleh. Dia kena berharap sekali dengan takut. Baik. Orang duduk dalam keadaan takut pula, takut saja, berharap tak ada. Takut saja, dia akan putus asa. Kita akan putus asa. Kita rasa dosa kita tu takut Tuhan tak ampun. Kita buat dosa banyak takut tak masuk surga. Dia takut kat tu. Orang hak takut situ tu, takut Tuhan tak ampun kalau semaya ni, takut begini, goni. Hidup lah keadaan takut ni, orang panggil resah, gelisah. Lalu kalau kecapur dua perasaan ni, takut dengan berharap duduk sekali, dia boleh imbang perasaan kita. Tengok Quran dia guna bahasa tepat pai hidup mai royak nak tak dalam manusia ni reti moga dia Tuhan je buat kita. Itu yang supaya Quran tu. Dia buat kita wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan dia tahu benda ada bisiklah hati. Mana kata perasaan kita ni dia tahu lagu mana. Bila manusia ni perasaan lagu ni, obatnya lagu ni. Bila mari perasaan nak marah, obat marahnya lagu ni. Dia royak ke Nabi dia. Nak ajar kita. Nak suruh supaya perasaan kita ni kena dengan kehendak hak dia nak. Bukan kena dengan kehendak kita nak dah. Boleh faham kata? Mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia menginfakkan apa yang Tuhan beri. Ini akhir ni dah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia beri sebahagian daripada apa yang diberi oleh mereka. Baik. Iaitu beri makan kat orang. Gini.
Kenapa? Bapa kata dia tu derma? Kerana dia berharap pada Allah. Dia takut pada Allah. Ada sifat tadi lah, harap dengan takut tu. Sebab tu dia derma. Apa kaitan derma dengan tempat tidur hak sebut tadi tu? Tatajafa junubuhum. Pak awal tadi ni. Kaitan dengan tempat tidur, kabar-kabar suruh mai derma. Kok mana? Baik. Benda hak paling payah sekali tinggal dalam hidup kita ni tidur. Yalah. Payah. Nak tinggal tidur payah. Jarang orang nak korban dia punya tidur dia. Sedap tidur tak lagi. Tak tidur. Tidur pula mimpi. Oh, kau sedap pada royak amalan. Kau sedap lagi. Lah ni anak pocik tak payah datang ngaji luar ni ni. Beli batas so lembek so tidur. Jumpa Nabi berek. Mudah apa sih? Batak kabuso, lembek so, pasal dia tidur. Pasal dia mimpi amalan gapo? Oh mai royak. Ceramah mimpi tu. Tak payah kena atas Jordan, tak payah atas Mesir, tak payah atas Saudi. Wa abi pitih sampai tingkat kapal. Tidur ya nak amalan lain. Apa-apa demo lah ni mimpi belaka dah, mimpi go tu mimpi. Semalam mimpi lagu ni. Hak ni kata mimpi lagu ni. Hak ni kata kahwin mimpi, tak payah tengok muka Nabi, tak apa dah, tengok muka Habib ni pun tak apa dah. Tu. Apa? Nabi royak ke dia gini. Hak terbaru pula tak apa dia, tahulah. Duk kata ada satu masjid dia kata di Tarim di Yamen tu orang duk main seguna tu ni. Dalam masjid ada 4-5 orang dia kata. Ada seorang ulama tu mari marah. Jangan duk main seguna tu. Ulama tu duk mimpi jumpa Nabi semua. Kabar-kabar dia lari orang main seguna tu. Dia tak mimpi jumpa Nabi. Lama tak mimpi. Kabar-kabar dia pun mimpi lah sehari. Dia pun tanya Rasulullah dalam mimpi tu Rasulullah. Apa Rasulullah dia mu tak mari dalam mimpi aku semua. Kalau mau mari semua. Rasulullah kata sebab mu pergi marah orang main seguna tu. Orang main seguna tu mimpi jumpa aku belakang. Dia kakak esok dia beli seguna. Sudah kecil banyak lah dia beli. Moga main seruna tu mimpi jumpa Nabi. Ingat agama ni harta mak bapak dia. Jumpa aku tapa lah kecil lagu ni. Tak kena kecil lagu ni lah. Kalau ada Imam Malik mula ni dajar kecil lagu ni bukan orang merosok ke agama saja. Baik. Sebagaimana orang tu payah nak tinggal tidur, begitulah perasaan payah nak waktu ambil harta untuk derma. Boleh faham kata? Mana orang tu payah nak tinggal tidur ni payah, nak luar masuk untuk berjaga ni payah. Begitulah payahnya orang nak waktu ambil harta dia dan nak berasa mimma razaqnahum yunfikun. Gapo aku wi kamu duk berasa hak kita. Kita nak wi kat orang ni apabila kita berasa hak kita ni pinjam sahaja. Pinjam sahaja. Boleh nampak kata? Itu dia punya penafsiran dia. Ada lagi sikit lagi, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bulan hari ni? Berapa bulan?